Sambutan Pesta Keamatan Jana Pendapatan Usahawan Kecil di Sabah. Perincanya bersama Rozila Wati Asek. Silakan. Ya, Otto. Sambutan Pesta Keamatan bukan sekadar platform memelihara budaya dan tradisi masyarakat Kadazan Dusun, Murut dan Rungus KDMR, malah menjadi medium penting dalam merancakkan ekonomi dan meningkatkan pendapatan penduduk setempat. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam berkata penganjuran perayaan di peringkat daerah memberi peluang kepada peniaga kecil dan usahawan tempatan menjana pendapatan. Kalau kita lihat sekarang ini, yang peniaga-peniaga kecil waktu keamatan banyak yang ambil peluang untuk berniaga secara kecil-kecilan. Nah, selain daripada itu sebenarnya kalau yang keamatan ni, kita minta aja pihak jabatan kerjaan atau agensi kerjaan untuk mempamerkan tugas-tugasan mereka. Beliau ditemui dalam perayaan Pesta Keamatan peringkat daerah Kuala Penyu dan daerah kecil menumbuk di Kuala Penyu. Sementara itu, Adun Kuala Penyu Datuk Limus Juri berkata, Pesta Keamatan wajar dijadikan medium memperkukuh hubungan silaturahim antara masyarakat berbilang kaum di negeri ini. Semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Sabah terus menjadi cerminan keharmonian negeri ini. Keunikan tersebut terserlah apabila setiap perayaan utama disambut bersama tanpa mengira latar belakang bangsa dan agama. Menurut Adun Tanjung Kapur Datuk Ben Chong, kebersamaan dalam menghormati budaya kaum lain merupakan tiang utama yang membentuk identiti unik masyarakat Sabah untuk terus hidup dalam suasana harmoni. Pesta Keamatan diraihkan oleh semua bangsa, kaum dan agama. Cina pun kita sama-sama datang juga menyaksikan pertandingan untuk ngadau. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sodop unduk ngadau yang berlangsung di Dewan Tun Mustapa Kudat. Seramai 11 finalis daerah Kudat dan daerah kecil Banggi bersaing merebut 5 anugerah yang dipertandingkan. Masyarakat Kadazan Dusun di daerah Telupit digesa memperkukuh daya tahan komuniti bagi mendepani cabaran global dan isu keterjaminan makanan selain menjadikan Pesta Keamatan alaf moden sebagai penanda aras kemajuan pelbagai sektor. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Johnny Bon Jekurum yang juga Adun Telupit turut menggariskan 4 teras utama bagi memperkasa sosioekonomi penduduk setempat, merangkumi aspek ekonomi, pendidikan, peluang pekerjaan serta peningkatan hasil pertanian. Inilah yang saya beri penegasan kepada masyarakat Kadazan Dusun supaya mempertingkatkan usaha mereka dalam keamatan ini, dalam meraihkan keamatan. Namun dalam tiap-tiap tahun kita terus menyeru kepada penduduk kampung supaya ada satu pencapaian yang boleh dibanggakan. Beliau menyatakan demikian pada sambutan Pesta Keamatan di Telupit. Kemuncak acara menyaksikan Saira Eva Bella Stephen dinobatkan sebagai Johan Unduk Ngadau peringkat daerah sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM7,000 beserta trofi. Manakala Naib Johan dan tempat ketiga masing-masing disandang Judith Krishi Edwin dan Alika Jeksi Jaudi. Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat meluluskan pindaan perlembagaan parti membabitkan penstrukturan semula daripada 74 kepada 26 bahagian mengikut kawasan Parlimen. Keputusan itu mendapat sokongan sebulat suara pada persidangan agung khas parti berkenaan. Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata usul pindaan terbabit akan dikemukakan kepada Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS untuk kelulusan sebelum proses pengemaskinian struktur parti dilaksana sepenuhnya. Alhamdulillah, syukur pindaan perlembagaan parti telah pun selesai dan diberi sokongan sebulat suara. Ini berarti pindaan kita daripada 74 bahagian kepada 26 telah diluluskan dan akan dikemukakan ke ROS untuk kelulusan. Jadi kita akan membuat
pengemas kinian struktur parti kita selepas ini menggunakan parlimen. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas menghadiri persidangan berkenaan di SICC Kota Kinabalu. Dato' Haji Ji berkata penstrukturan semula tersebut dibuat bagi memperkemas jentera parti khususnya dalam menghadapi pilihan raya umum PRU akan datang. Tambahnya, kesemua usul yang dibentangkan mendapat sokongan penuh daripada seluruh bahagian serta sayap wanita, pemuda dan beliawanis. Mengulas mengenai kerjasama politik, beliau berkata pihaknya sentiasa bersikap terbuka demi kepentingan negeri dan perpaduan rakyat Sabah. Daerah Paitan dipilih sebagai lokasi sulung penganjuran Karnival Komuniti Kempen Internet Selamat 2026. Langkah proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC itu bertujuan memperkasa kesedaran digital selain menangani ancaman jenayah siber. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib yakin pelbagai pengisian kempen mampu menjadi benteng utama dalam mengekang kes buli siber, penipuan dalam talian serta pornografi, khususnya melibatkan golongan kanak-kanak. Online Security Act ini diperkuatkan lagi untuk melindungi rakyat dan anak-anak kita terjerumus daripada skema-skema yang sedang berleluasa pada hari ini. Dan kita mahu juga supaya penggunaan TikTok di bawah 16 tahun ini diperketatkan lagi. Beliau ditemui media selepas perasmian karnival tersebut di Botitian Paitan. Sementara itu, MCMC dalam satu kenyataan memaklumkan pembudayaan keselamatan internet amat penting susulan peningkatan aduan kandungan negatif. Sejak tahun 2023 hingga Mei tahun ini, sebanyak 5,455 aduan direkodkan di Sabah dengan jenayah penipuan dalam talian mencatatkan jumlah tertinggi iaitu 1,500 kes. Daripada jumlah itu, daerah Sandakan mencatat sebanyak 998 aduan keseluruhan termasuk 384 kes melibatkan jenayah penipuan dalam talian. Kira-kira 250 kanak-kanak disantuni yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dalam majlis jamuan teh di Tawau sempena lawatan kerja 2 hari beliau ke daerah itu. Majlis tersebut turut menjadi platform mendekati golongan kanak-kanak khususnya daripada institusi kebajikan dan pusat jagaan sekitar Tawau. Ia sekaligus mencerminkan keprihatinan yang di-Pertuan Negeri terhadap kebajikan dan kesejahteraan mereka. Ketibaan Tun Musa disambut meriah dengan persembahan choir murid SK Kalabakan dan SK Merotai. Dalam majlis ini turut diadakan upacara memotong kek ulang tahun kelahiran rasmi ke-75 Tuan Yang Terutama yang di-Pertuan Negeri Sabah serta penyampaian cek cura bernilai RM20,000 kepada 10 institusi kebajikan bagi membantu operasi pusat jagaan terlibat. Turut hadir Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan dan Ahli Parlimen Tawau Datuk Loh Su Fui. Seramai 380 penerima sumbangan tunai rahmah STR yang tiada akaun bank di daerah Ranau menerima bantuan secara tunai. Langkah proaktif menerusi program penunaian STR itu bukan sahaja memastikan tiada golongan sasar tercicir, malah meringankan beban kes logistik penduduk tempat terlibat. Menurut Pegawai Daerah Ranau Tinus Manggam, inisiatif ini amat penting bagi mendepani cabaran bentuk muka bumi Ranau yang berkeluasan 3,600 km persegi. Faktor geografi tersebut menyukarkan penduduk pedalaman untuk turun ke pekan bagi urusan perbankan. Jadi bila ada sumbangan tunai rahmah ni, dia sangat membantulah pada golongan-golongan yang terlibat kerana ini dapat meringankan terutamanya kos sara hidup yang kita biasa semakin meningkatlah. Beliau ditemui RTM semasa program berkenaan di Ranau. Sementara itu, rata-rata penerima yang ditemui RTM menzahirkan rasa syukur dan berharap inisiatif bersasar kerajaan ini dapat diteruskan pada masa hadapan. Saya merasa gembira sebab buat kali ini saya dapat menerima sumbangan dari pihak kerajaan dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana memilih saya sebagai penerima uang tersebut. Jadi itulah yang saya harap
kerajaan akan memberi pertimbangan yang diteruskan macam inilah, supaya ada ringan sedikit yang orang yang tidak ada pendapatan. Saya ini cuma wakil dari ibu saya dan saya percaya semua rakyat mendapat manfaat daripada sumbangan ini. Pada majlis sama, 2 warga emas turut menerima sumbangan barangan keperluan harian yang disampaikan oleh Pegawai Kewangan Persekutuan Sabah, Datuk Nurali Awang Damit. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Otto. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Zila langsung dari Sabah.